Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Harini FT, yang mana Selangor berjaya menang 6-0. Ini adalah satu jumlah yang agak besar selepas kali terakhir Selangor berjaya untuk menjaringkan 5 gol dalam saingan Piala FA adalah pada 12 tahun yang lepas menentang POS Malaysia. Pada perlawanan ini, boleh saya katakan Selangor menurunkan the best first 11 untuk menentang Harini FT, dan Harini FT juga menunjukkan satu performan yang agak baguslah menentang kesebelasan utama Selangor. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan pasukan Selangor. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Selangor pada perlawanan ini adalah di bahagian pertahanan mereka. Yang mana ketika build up, Selangor akan menggunakan back 2. Iaitu di first half kita boleh tengok gandingan Syarul Nazim dan juga Yazan. Dan juga di first half juga selepas Yazan injured, Syarul Nazim akan bergandingan dengan Safwan Baharudin untuk membentuk back 2 bagi memulakan build up bagi pasukan Selangor. Apakah kelebihan apabila Selangor build up daripada bawah dengan membentuk back 2? Yang pertama kelebihannya adalah kepada fullback pasukan Selangor, iaitu Quentin di bahagian kanan dan juga Azrin di bahagian kiri. Yang mana kedua-dua fullback ni boleh lebih ofensif untuk membantu bahagian hadapan dan membuat overlapping. Yang mana pada perlawanan ini boleh saya katakan Quentin dan juga Azrin memang sangat hidup di kanan dan juga kiri. Yang mana mereka banyak terlibat dengan memberi supporting play kepada bahagian hadapan dengan bermain secara ofensif, dan kadang-kadang mereka berjaya buat overlapping. Bahkan Azrin pun menciptakan satu assist kepada Syahir Bashar pada perlawanan semalam. Jadi ini membuktikan back 2 pasukan Selangor yang ketika digunakan untuk build up daripada bawah telah memberi kelebihan dan juga memberi kebebasan untuk fullback pasukan Selangor, iaitu Quentin dan juga Azrin, untuk bertindak lebih ofensif ke hadapan bagi memberi supporting play kepada bahagian winger dan juga bahagian serangan dengan melakukan overlapping, dan mereka juga boleh melakukan crossing serta memberi assist kepada bahagian serangan pasukan Selangor. Yang mana kita boleh tengok Azrin dan juga Quentin memang banyak terlibat lah. Quentin di bahagian kanan, Azrin di bahagian kiri. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor adalah di bahagian pertahanan juga. Yang mana kita boleh lihat defensive line pasukan Selangor akan berada pada kedudukan yang agak tinggi. Sebab apa? Sebab mereka build up daripada bawah. Tetapi yang menarik adalah peranan defensive midfielder, iaitu Bahar, yang mana beliau akan sentiasa menjadi orang yang akan berhadapan ataupun yang berada di depan dua center back pasukan Selangor, iaitu Syarul Nazim dan juga Yazan atau Safwan Baharudin selepas Yazan dikeluarkan. Yang mana apabila terbentuknya seorang defensive midfielder yang selalu cover dua center back ni, maka Selangor tidak mempunyai masalah untuk melakukan pertahanan sekiranya di counter ataupun diserang oleh pihak lawan. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberikan solid ataupun kekentalan kepada barisan pertahanan Selangor, sebab pemain-pemain lawan perlu melepasi defensive midfielder pasukan Selangor dulu sebelum penetrate dua center back pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang pasukan Selangor adalah peranan Mukairi, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat Mukairi diberikan peranan free roll. Kadang-kadang beliau berada di nombor 8, kadang-kadang beliau berada di nombor 10, kadang-kadang beliau berada di nombor 6. Yang mana peranan Mukairi ini juga telah memberi kebebasan kepada beliau untuk menggerakkan dan juga membantu bahagian serangan pasukan Selangor dan juga membantu bahagian tengah pasukan Selangor ketika build up. Jadi boleh saya katakan peranan Mukairi adalah peranan yang penting untuk pasukan Selangor juga pada perlawanan semalam di bahagian tengah, dengan gerakan-gerakan yang menarik, build up yang menarik, passing yang bagus dan juga defend yang agak bagus daripada Mukairi. Tetapi saya harap Mukairi boleh improve sedikit daripada segi ketenangan, sebab semalam dia macam kalut sikit. Kadang-kadang dia passing tak tepat, kadang-kadang dia terlepas bola dengan cepat. Jadi tetapi apa-apa pun free roll yang diberikan kepada Mukairi untuk bergerak lebih bebas di kawasan tengah menunjukkan satu peningkatan di bahagian tengah pasukan Selangor apabila mereka berjaya untuk menguasai bahagian tengah dan juga boleh buat open gameplay sama ada ke kanan ataupun ke bahagian kiri yang digerakkan oleh Mukairi, serta
Bahar di bahagian tengah. Itu yang boleh saya puji. Yang keempat yang boleh saya puji tentang pasukan Selangor FC adalah mengenai gandingan Hyuri dan juga Keyon, yang mana kedua-dua pasukan, ada kedua-dua player ni nampaknya mempunyai chemistry yang sangat baik ketika build up di bahagian hadapan, yang mana gandingan mereka kita nampak Keyon, yang paling penting Hyuri lah, yang mana Hyuri banyak melakukan killer passing ataupun banyak melakukan gerakan 1-2 dengan Keyon yang berjaya untuk menghasilkan percubaan yang tepat ke arah gawang hari ini, dan ada beberapa percubaan yang berjaya untuk disudahkan. Jadi boleh saya katakan Hyuri dan Keyon adalah gandingan dan juga nadi utama pasukan Selangor di bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab mereka dua ni ada chemistry, persefahaman yang bagus ketika mereka menggerakkan serangan di bahagian hadapan. Saya harap mereka boleh kekal momentum, kekalkan konsisten untuk the next game pada bulan 4 nanti, untuk memastikan yang mereka masih lagi menjadi duo yang berbahaya kepada pasukan musuh dan mampu membantu pasukan Selangor menang dengan banyak gol lagi lah untuk the next game. Yang terakhir yang boleh saya puji tentang pasukan Selangor adalah dari segi set pieces, iaitu daripada segi corner kick, yang mana mereka masih lagi mampu untuk memanfaatkan free kick dan juga corner yang mereka dapat untuk menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan itu juga adalah kekuatan Selangor, sebab Selangor ada pemain seperti Safwan Baharudin, seperti Keyon yang boleh tanduk masuk bola ke dalam gawang apabila dapat corner ataupun dapat free kick. Sebab apa? Sebab mereka, lagi satu, mereka ada free kick specialist ataupun yang boleh ambil corner kick dengan bagus, boleh ambil free kick dengan bagus, iaitu Mukairi dan juga Bahar. Jadi tak ada masalah untuk Selangor memanfaatkan gol yang melalui set pieces, sama ada corner atau free kick. Itu yang menjadi kekuatan Selangor. Kekurangan Selangor, apa yang boleh saya katakan? Kekurangan Selangor ada satu, yang mana macam saya cakap tadi, Selangor akan build up daripada bawah dengan membentuk back 2. Jadi full back akan lebih kepada ofensif, dan Selangor apabila build up daripada bawah, mereka akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Jadi apabila mereka bermain dengan defensive line yang agak tinggi, maka mereka senang untuk di counter, dan transition mereka ketika mereka membentuk bahagian serangan ataupun kembali kepada posisi untuk bertahan ketika diserang agak lambat. Jadi semalam pun macam hari ni FT ada beberapa gerakan yang berjaya untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan yang bermain dengan defensive line tinggi, tetapi nasib baiklah kualiti yang ada pada pemain hari ni FT tu agak kurang, so senanglah Selangor nak track back balik. Tetapi bagi saya, sekiranya Selangor kekal bermain dengan defensive line yang tinggi dan fullback yang ofensif macam tu, kalau lawan dengan tim Liga Super yang bermain laju, saya rasa kemungkinan itu akan menjadi masalah kepada pertahanan Selangor untuk bertahan. Jadi Selangor boleh berhati-hati lagi ketika build up, dan pastikan mereka tak lalai, pastikan mereka fokus dan mereka melakukan track back dan juga melakukan, orang kata, recovering position dengan sangat-sangat cepat, dan tutup close space, tutup ruang sekiranya mereka di counter oleh pasukan lawan disebabkan defensive line yang agak tinggi dan fullback yang agak ofensif pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Selangor. Untuk hari ni FT ada perkara yang boleh saya puji, iaitu pemain nombor 10 mereka, Parvin, yang mana bagi saya dia adalah seorang player yang menyinar semalam, mempunyai free kick yang bagus, daripada vision yang bagus. Dia berjaya kawal bahagian tengah dengan agak bagus. Parvin banyak menggerakkan bahagian tengah hari ni FT. Jadi saya boleh puji untuk Parvin, nombor 10, kapten pasukan hari ni. Dia menunjukkan satu kualiti yang bagus dengan menggerakkan tim dia. Tetapi biasalah, daripada segi kualiti pemain memang tak boleh nak banding lah. Liga M3 dengan Liga Super agak jauh. Tetapi Parvin menunjukkan satu kebolehan yang sangat-sangat bagus. Yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan hari ni FT, mereka ada idea daripada segi nak tembusi bahagian pertahanan ataupun defensive line pasukan Selangor yang agak tinggi. Mereka nampak idea tu, tetapi daripada segi execution, yang mana banyak idea-idea yang mereka buat banyak senang dibaca dan juga di-intercept oleh barisan pertahanan Selangor. Tetapi daripada segi idea ada, cumanya dari segi execute untuk menyudahkan idea tersebut masih lagi kurang. Jadi hari ni FT janganlah mengalah sebab anda ada apa yang anda buat, ada idea, dan anda perlu terus keep konsisten dan buktikan dalam saingan Liga M3. Anda naik slow-slow, insya-Allah satu hari nanti jika pasukan anda stabil dan berjaya menang Liga M3, masuk Liga Premier dan boleh naik ke Liga Super, sebab anda dah ada idea yang bagus dan sebagainya. Cuma kena perlukan training dan juga tingkatkan kualiti lagi. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.